Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nur Ashikin binti Yusof, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah IB World School. Bersama saya adalah Puan Nuraini binti Osman, Penolong Kanan Co-Curriculum SMK Sultanah Bahiyah. Pada hari ini, kami ingin membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk meningkatkan kehadiran murid SMK Sultanah Bahiyah dalam aktiviti co-curriculum secara dalam talian untuk Seminar Darul Aman 2021 Anjuran IPG Kampus Darul Aman. Tercetusnya idea untuk melaksanakan kajian tindakan ini apabila seluruh dunia digemparkan dengan wabak pandemik COVID-19. Di Malaysia, Majlis Keselamatan Negara mengarahkan sekolah ditutup dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang bermula 18 Mac 2020. Ini menyebabkan semua aktiviti co-curriculum secara bersemuka perlu ditangguhkan. Bagi melaksanakan aktiviti co-curriculum secara dalam talian ini, pihak sekolah telah melaksanakan pendigitalan co-curriculum yang merangkumi cara pelaksanaan, perekodan, pelaporan, aktiviti co-curriculum secara dalam talian. Penyertaan murid direkod dalam menggunakan sistem e-kehadiran dengan menggunakan Google Form. Apa yang kami dapati adalah isu kehadiran murid dalam aktiviti mingguan adalah rendah. Seterusnya kami melaksanakan pemerhatian. Dalam pemerhatian kami, pemerhatian yang pertama, peratus kehadiran murid dalam aktiviti co-curriculum sepanjang bulan Februari hingga Mac 2021 adalah rendah. Maka kami telah melaksanakan refleksi dari pemerhatian ini dan kami dapati maklumat aktiviti co-curriculum disampaikan melalui aplikasi Telegram ini tidak jelas kepada murid-murid dan juga berkemungkinan murid tidak memahami kepentingan dan pengoperasian PAJSK sehingga mereka tidak mengambil berat tentang kehadiran co-curriculum. Seterusnya pemerhatian yang kedua ialah lebih 50% aktiviti co-curriculum yang dilaksanakan oleh guru-guru adalah dalam bentuk kuis. Refleksi yang kami dapati adalah dalam tempoh Februari hingga Mac, iaitu dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, guru lebih menumpukan kepada pelaksanaan PDPR yang berkesan. Penyediaan kuis melalui Google Form adalah cara yang paling mudah dan menjimatkan masa untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum ini. Hal ini menyebabkan aktiviti yang disediakan adalah tidak menarik. Hasil daripada pemerhatian dan refleksi yang dibuat, maka kami menetapkan fokus kajian tindakan ini menumpukan kepada intervensi yang dilaksanakan bagi mengatasi isu kehadiran yang rendah dalam aktiviti co-curriculum secara dalam talian. Isu ini perlu diberi perhatian kerana pemberatan markah untuk aspek kehadiran dalam PAJSK ialah yang paling tinggi iaitu 40 markah. Tujuan kajian ini adalah meningkatkan peratus kehadiran murid dalam aktiviti co-curriculum pada setiap minggu dan kami menetapkan dua objektif. Yang pertama, memastikan semua murid mendapat markah penuh iaitu 40 markah dalam aspek kehadiran PAJSK dan yang kedua, memastikan sekurang-kurangnya 90% guru merancang awal aktiviti mingguan co-curriculum. Dalam kajian ini juga kumpulan sasaran kami ialah 973 orang murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 pelajar SMK Sultanah Bahiyah. Terdapat banyak kajian terdahulu dan dokumen-dokumen pendidikan yang membuktikan aktiviti co-curriculum ini dapat meningkatkan kemenjadian murid. Dalam tinjauan literatur Rahayu Ahmad Bahtiar tahun 2020, beliau mengatakan penularan pandemik COVID-19 di seluruh dunia memberi cabaran baharu kepada pentadbir sekolah. Tahap kesediaan dan kepekaan pemimpin pendidikan terhadap persekitaran dunia yang sentiasa berubah-ubah perlu sentiasa tinggi dan dinamik dalam menggalas tanggungjawab melaksanakan tugas seharian. Oleh yang demikian, sebagai pentadbir sekolah, saya bersama penolong kanan co-curriculum saya berpendapat pentingnya kami melaksanakan kajian tindakan ini untuk memperkasakan kehadiran murid dalam aktiviti co-curriculum secara dalam talian beracuankan falsafah pendidikan kebangsaan dalam pembentukan modal insan yang cemerlang untuk masa depan murid yang gemilang. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya menjemput penolong kanan co-curriculum saya dalam metodologi kajian.
Terima kasih Puan Pengetua. Berdasarkan kepada isu yang dihadapi, kami telah melaksanakan kajian tindakan berdasarkan model Chemist and McTaggart 1988 yang melibatkan proses memerhati, refleksi, merancang dan tindakan. Kami telah menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif. Untuk kaedah kuantitatif, kami menggunakan analisis dokumen dan soal selidik. Manakala untuk kaedah kualitatif, kami menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Terdapat dua aktiviti yang kami jalankan dalam kajian tindakan ini. Yang pertama ialah dialog prestasi co-curriculum. Di Malaysia, dialog prestasi telah bermula sejak tahun 2013 dan telah terbukti keberkesanannya dalam meningkatkan prestasi murid dalam kurikulum. Berdasarkan fakta tersebut, kami telah mengadakan dialog prestasi co-curriculum supaya guru-guru dan murid-murid dapat memahami pengoperasian PAJSK. Dialog prestasi diadakan pada setiap peringkat iaitu antara pegawai JPN dengan guru-guru, antara penolong kanan co-curriculum dengan guru-guru dan antara penolong kanan co-curriculum dengan murid-murid. Berdasarkan soal selidik yang telah kami jalankan, responden menyatakan bahawa penerangan yang diberi membantu mereka memahami pengoperasian PAJSK. 90.4% responden pula dapat menetapkan sasaran grade PAJSK mereka selepas mendengar taklimat. Manakala 96.9% responden dapat menyatakan tindakan yang akan mereka lakukan bagi mencapai sasaran mereka. Aktiviti yang kedua dalam kajian tindakan ini adalah penghasilan M-Icon Girl. M-Icon Girl merupakan modul kompilasi 14 perancangan aktiviti untuk setiap 32 unit co-curriculum yang didaftarkan di SMKSB. Penulisan bermula sejak Januari 2021. Walau bagaimanapun terdapat beberapa kriteria modul yang tidak dipenuhi. Kami telah mengadakan bengkel pemunian modul pada 19 April. Soal selidik untuk mengkaji persepsi guru dan kekerapan penggunaan modul telah dijalankan pada bulan Jun. 55.3% responden menyatakan aktiviti yang dijalankan lebih berkualiti kerana telah dirancang awal. 48.9% responden pula menyatakan mereka bekerjasama dengan rakan guru lain semasa merancang aktiviti. Hal ini membantu guru-guru yang tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam mengendalikan aktiviti co-curriculum. Hasil daripada kajian tindakan ini terdapat dua impak. Impak yang pertama adalah terhadap amalan guru. Kami mendapati semasa penggunaan M-Icon Girl, keyakinan guru mengendalikan aktiviti co-curriculum dapat ditingkatkan. Hal ini kerana guru dapat merancang lebih awal dan kualiti aktiviti menjadi lebih baik. Guru juga sentiasa berkolaboratif antara satu sama lain. Hal ini membantu guru-guru yang tidak mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam mengendalikan aktiviti co-curriculum. Kerjasama ini juga dapat mengurangkan beban tugas guru. Impak yang kedua ialah impak terhadap kehadiran murid. Data menunjukkan purata peratus kehadiran murid pada Februari hingga Mac ialah 51.15%. Purata peratus kehadiran murid telah meningkat kepada 68.16% pada Jun hingga Julai. Dalam kajian tindakan ini terdapat dua implikasi yang kami telah kenal pasti. Yang pertama, kami akan memperbaiki kualiti M-Icon Girl dengan penerapan unsur kemahiran berfikir aras tinggi dalam aktiviti co-curriculum. Bagi melaksanakannya, kami akan mewujud dan memperkasa jurulatih utama M-Icon Girl yang terdiri daripada guru penasihat unit co-curriculum di sekolah kami. Yang kedua, kami akan mengadakan dialog prestasi co-curriculum 2 kali setahun. Selain itu, kami akan menghebahkan grade PAJSK murid kepada warga sekolah. Untuk kajian seterusnya, kami akan memperkasakan pendigitalan co-curriculum dengan menggunakan
Google Data Studio bagi mengurus aktiviti co-curriculum dan PAJSK di sekolah kami. Harapan kami, penglibatan murid dalam aktiviti co-curriculum dapat meningkatkan kemenjadian murid selaras dengan 6 aspirasi murid dalam PPPM dan penerapan 10 IB Learner Profile bagi mencapai hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Sekian, terima kasih.